Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. للنبي الكريم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا حبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وبعد، وقال الله تعالى في القرآن العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ومن يطع الله والرسول فأولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. صدق الله العظيم. Yang semati Tuan Imam, Tuan Bilal dan sah-sah kepimpinan dan pentadbiran Masjid Al-Islamiyah Kampung Lindungan, Petaling Jaya. Terlupa juga pada tuan-tuan dan perempuan, ibu-ibu, ayah-ayah, muslimin dan muslimat yang dikasihi Allah sekalian. Alhamdulillah, syukurillah, syukur banyak-banyak kepada Allah Subhanahu wa taala di atas ruang dan peluang yang Allah berikan pada kita pada malam ni dapat kita bertemu dalam solat kuliah maghrib. Mudah-mudahan pertemuan pada malam ini mendatangkan rahmat dan kasih sayang Allah, dan bersurainya selepas ini mendatangkan keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Apa khabar semua? Alhamdulillah, mudah-mudahan sihat walafiat senantiasa, diberikan keberkatan pada umur, dipermudahkan urusan dunia dan akhirat kelak, insya-Allah. Di dalam ayat yang saya bacakan tadi, Allah Subhanahu wa taala menyebut sesiapa yang mentaati Allah dan mentaati Rasulullah, maka dia akan dibangkitkan bersama-sama dengan manusia yang diberi nikmat daripada kalangan para nabi, para syuhada dan para orang yang membenarkan risalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, serta di kalangan manusia-manusia yang mati syahid dan yang seumpama berhampiran dengan mereka. Ini satu tawaran yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ayat ini dikhususkan sebagai nak menjawab persoalan daripada seorang sahabat Nabi yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah tentu sahabat Nabi itu ialah Sauban, nama dia. Sauban satu hari dia pergi jumpa Rasulullah. Kehidupan dia sangat-sangat merindui akan Rasulullah. Dia dengan Rasulullah ni, kalau selepas mayang dia balik rumah, dia akan teringat nak jumpa bila pula Rasulullah ni. Daripada subuh balik ke rumah, teringin pula nak pergi jumpa waktu zuhur. Sampai waktu zuhur balik rumah, teringin pula nak jumpa waktu asar. Waktu asar balik, teringin nak jumpa waktu maghrib. Sampailah waktu isyak, sedemikian perangai dia, sedemikian. Sampailah jadi mukanya pucat lesu, seolah-olah macam orang yang berpenyakit. Satu hari Nabi tanya dia, Nabi tengok riak wajah dia dalam keadaan seolah-olah macam orang yang berpenyakit, tapi bukan COVID-19 dah. Lalu Nabi SAW tanya kepada dia, kamu sakit kah? Sampai muka pucat lesu, sampai muka dalam keadaan macam orang sakit. Lalu dijawab oleh Sauban, aku berbahagia di dunia ni dapat bersama denganmu.
Tetapi yang menjadi satu kerisauan kepada diriku ketika mana di hari kemuncak yaumul qiyamah ataupun yaumul mahsyar, boleh jadi aku akan jauh diri dengan kamu di sana mengikut level yang Allah SWT tetapkan, dan boleh jadi juga aku tak hidup bersama denganmu di yaumul mahsyar nanti. Maka menjadi satu kerisauan kepada aku memikirkan keadaan-keadaan aku di dunia ni, apa amalan yang boleh menjadi asbab aku dekat dengan kamu nanti. Aku rindu sangat kepadamu wahai Rasulullah. Pertanyaan-pertanyaan dan suara-suara yang dilontarkan oleh Sauban ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Allah turun ayat Quran meraihkan kehendak Sauban yang bertanyakan kepada Rasulullah, adakah boleh dibangkitkan bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mana di yaumul mahsyar nanti. Quran turun bagi tahu, sesiapa yang mentaati Allah, sesiapa yang mentaati Rasul, maka Allah Subhanahu wa taala akan bangkitkan dia bersama-sama dengan orang yang diberi nikmat di kalangan para nabi. Para nabi, bukan Rasulullah saja. Jadi kehidupan demi kehidupan kita ini mesti disusuli amalan-amalan yang boleh menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenali kita. Kenal waktu mana? Kenal waktu dalam keadaan kita dibangkitkan di alam kubur, kita kenal Rasulullah. Kenal waktu bila? Kenal waktu yaumul mahsyar, kita kenal Rasulullah, dan Rasulullah kenal kita, kata kita ni umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila kita jadi manusia yang macam ni, insya-Allah janji Allah itu seperti mana yang disebutkan dalam surah An-Nisa yang saya bacakan tadi, Allah akan memakbulkan kehidupan kita untuk dijadikan dan dihidupkan bersama dengan para al-anbiya, para syuhada dan salihin, dan para siddiqin yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran tersebut. Ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi Allah sekalian, maka keadaan kita demi keadaan, maka kita sudah menyambut 1442 hijrah pada tahun ini. Sama-samalah kita berhijrah menuju kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mentaati mereka, untuk mentaati Allah dan Rasulullah, dan untuk mendekati diri kita ini kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita berjaya di dunia dan di akhirat kelak, asbab daripada hijrah kita menuju kepada Allah dan Rasulullah. Tuan-tuan dan puan yang dikasihi Allah sekalian, insya-Allah pada malam ni kita sambung pengajian kitab kita, iaitu kita masuk dalam tajuk yang baru, iaitu berkenaan bab majaa, iaitu bab yang membicarakan fi inzarin Nabi sallallahu alaihi wasallam qaumih, iaitu bab yang telah datang ia pada menyatakan hadis yang membicarakan pada memberi ingat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam akan kaumnya. Ni tuan-tuan, peringatan Nabi kepada kaum dia. Apa yang Nabi berdua bagi ingat kat kaum dia ni? Kaum dia siapa tuan-tuan? Nabi daripada kaum apa? Quraisy. So apa yang Nabi beri peringatan kepada kaum Quraisynya, dan apa yang Nabi beri peringatan kepada sahabat-sahabatnya. Bila kita dengar peringatan daripada Rasulullah ini kepada kaumnya, kepada sahabatnya, sudah tentu kena kepada kita juga. Maksudnya peringatan itu valid sampai kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata pengarang kitab ni, iaitu Syekh Idris Al-Marbawi, katanya, ketahuilah kiranya ya saudaraku, segialah bagi seseorang yang jadi pemimpin dan petunjuk itu bahawa ia memimpin dan menunjuk kaum kerabatnya yang hampir, kemudian daripada yang lebih hampir, kemudian yang lebih hampir pula hingga ke akhirnya, kemudian orang-orang yang jauh pada kerabat, kemudian orang-orang yang bukan kerabat. Demikianlah berjalan hal ini dari zaman Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dengan ajaran daripada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana tersebut perkara ini di dalam hadis-hadis seperti yang dikeluarkan oleh Abu Isa At-Tirmizi dengan katanya, an Aisyah qalat lamma nazalat hadhihi al-ayah wa anzir ashiratakal aqrabin, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Safiyah
bintu Abdul Muttalib, ya Fatimah binta Muhammad, ya bani Abdul Muttalib, inni la amliku lakum minallahi syai'a, saluni min mali ma syi'tum. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan daripada seorang sahabat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan daripada seorang dari isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namanya Siti Aisyah As-Siddiqah. Tuan-tuan, ibu ayah sekalian, tengok pengarang kitab ni Syekh Idris Al-Mabawi, dia sebut Siti Aisyah As-Siddiqah. Sebab apa dia sebut begitu? Aisyah binti Abi Bakar, pak dia Abu Bakar As-Siddiq, anak dia Aisyah Siddiqah. Begitu keadaannya. Perempuan tambah ta marbutah hujung dia. Kalau lelaki tak payah buh ta marbutah hujung dia. Macam anak kita lah. Anak kita lelaki nama dia Naim, perempuan Naimah. Begitu keadaannya. Jangan pergi tukar pula. Laki Naimah, perempuan Naim. Sonsang jadinya. Ibu ayah, tuan-tuan dan perempuan yang dikasihi sekalian, katanya tatkala turun ini ayat, kira-kiranya begini maknanya. Satu ayat tu Quran turun ketika mana dalam keadaan Nabi SAW bersama dengan isterinya, keluar satu ayat Quran turun daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat tu bunyi, wa anzir ashiratakal aqrabin. Bila ayat tu turun yang membawa maksud, dan beri ingat olehmu ya Muhammad dengan azab akhirat akan kaum kerabat kamu yang lebih hampir, yakni yang sehabis-habis rapat dengan kamu pada kerabat. Kerabat ni apa? Adik-beradik. Adik-beradik ni siapa? Abang, kakak, adik, semua tu. Adik. Itu nama dia kerabat. Maka Nabi pun mulalah menyeru kerabatnya yang rapat-rapat itu, berseru Rasulullah SAW, hai Safiyah binti Abdul Muttalib, mak saudaranya iaitu saudara bapaknya, dan serunya hai Fatimah binti Muhammad, puteri dia, dan serunya lagi hai anak cucu Abdul Muttalib, bahwasanya aku tiada sesuatu yang aku milik daripada Allah pada boleh melepaskan daripada azabnya akan seseorang, melainkan masing-masing hendaklah melepas dirinya dengan menurut perintah Tuhan, kemudian daripada bertuhankan Allah itu dan mengaku aku pesuruhnya. Nampak tuan-tuan, ibu-ibu ayah sekalian, Nabi pun dia kata apa? Aku tak boleh nak bantu adik-beradik aku. Soal kita ni dalam keadaan kita duduk hidup ni, kita sendiri yang mempersembahkan diri kita ni di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, yang Allah akan nilai sendiri. Allah akan semak sendiri apa yang kita doa amal di dunia ni, apa-apa amalan yang boleh dijadikan asbab Allah ampun dosa kita, kita sendiri. Apa-apa amalan, apa-apa perangai, apa-apa perkataan, apa-apa yang hadir daripada diri kita yang muncul di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala di hari yang dibicarakan, Allah Subhanahu Wa Taala akan tengok kita seorang, tak ada yang berkait rapat dengan orang lain. Maka kita akan membawa bekalan masing-masing, bekalan yang untuk dibicarakan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti mana yang Allah Subhanahu Wa Taala sebut, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Allah suruh kita jaga diri kita dulu. Bila lepas jaga diri kita daripada nak terkena jilatan daripada api neraka Allah Subhanahu Wa Taala, seterusnya, step yang seterusnya, jaga ahli keluarga kita daripada terkena api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa sedemikian? Sebab diri kita ini dalam keadaan kita hidup di dunia ni, kita selalu berada di dalam situasi adik-beradik, ada dalam situasi abang, kakak, adik semua ni, dan ibu ayah kita. Kita duduk dalam kelompok tersebut. Bila kita duduk dalam kelompok tersebut, Quran main peranan. Quran kata apa? Jaga diri kamu, jaga ahli keluarga kamu. Mesti kena jaga betul-betul. Dan kalau nak bagi peringatan pun, beri peringatan kepada diri kamu dan orang yang hampir dengan kamu daripada kalangan adik-beradik kamu. Buat tuan-tuan, ini metod, cara dakwah yang Al-Quran cerita sendiri kepada kita secara detail. Sebab tu kalau kita nak tegur diri kita dulu, tegur adik-beradik kita dulu. Settle masalah yang tu, keluar sikit rumah, pergi jiran sebelah. Jiran sebelah pun okey, teruskan berdakwah.
di mana saja kita berada, ibu ayah sekalian. Kemudian, maka sesiapa yang tiada mau percayakan Allah dan Muhammad, maka tiada upaya bagi Muhammad melepaskan siapa-siapa daripada kamu itu dari azab Allah, jikalau sekalian kamu itu kerabat Muhammad yang sehampir kerabat sekalipun, dia sendiri pun tak boleh tolong. Sebab itu tuan-tuan, pak saudara Nabi nama apa tuan-tuan? Abu Jahal. Abu Jahal ni tuan-tuan, dalam keadaan Abu Jahal, Abu Talib ni tuan-tuan, dalam keadaan mereka ni tuan-tuan, sampai Nabi minta ke Allah suruh bagi hidayah kepada pak menakan dia ni, sehingga Allah Subhanahu Wa Taala turunkan satu ayat Al-Quran, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Wahai Muhammad, kami nak bagi tahu ni kepada kamu ni, bahwasanya hal berkenaan dengan hidayah ni hang tak boleh bagi kat siapa-siapa pun. Kalau hang sayang siapa dia sekalipun, hang tak boleh bagi hidayah kepada dia, sebab hidayah ni milik Allah. Pak menekan hang walaupun dalam keadaan hang sayang gila-gila dekat dia, tak boleh hang nak bagi hidayah kat dia walaupun status hang sebagai kekasih Allah. Walaupun hang itu kekasih Allah Subhanahu Wa Taala, kamu itu sebagai kekasih Allah, nama Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni yang Nabi sallallahu alaihi wasallam disebut sebagai kekasih Allah ni, tak boleh bagi hidayah kepada manusia yang disayanginya. Apatah lagi kita ni sebagai manusia yang biasa, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita sendiri pun tak boleh bagi hidayah pada siapa-siapa. Kita ustaz nak bagi hidayah kepada adik-beradik kita, tak boleh tuan-tuan. Bukan kuasa kita, Allah punya kuasa. Ibu-ibu ayah sekalian, tak usahlah kata dan pinta pada aku melepaskan azab Allah itu, dan yang boleh sekalian kamu minta pada aku apa harta aku, dan boleh aku beri hak aku itu seberapa ada. Nabi kata apa? Kalau hampa minta ke aku duit, aku boleh bagi. Kalau hampa minta harta keduniaan, aku boleh bagi. Kalau hampa minta baju aku yang aku pakai, aku boleh bagi. Hampa minta unta tunggangan aku boleh bagi. Tapi hampa nak minta hidayah, hidayah itu milik Allah. Maka kata pengarang kitab ni, pada aku apa harta dan aku boleh beri hak aku seberapa ada. Pintalah oleh sekalian kamu daripada aku akan harta sekehendak kamu, nescaya kamu akan dapat. Tetapi azab Allah itu, jika kamu minta tolong lepaskan daripadanya, tentulah tidak aku terlepaskan, melainkan kemudian daripada Islam sekalian kamu. Syarat dia apa? Kalau nak minta lepas juga daripada azab Allah Subhanahu Wa Taala, kalau hang dalam keadaan status non muslim, tak boleh minta. Tapi kalau hang dah masuk Islam, boleh dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala untuk lepaskan hang daripada neraka Allah. Allah akan izinkan Nabi SAW nanti memberi syafaat kepada orang yang dia nak bagi syafaat. Ni tuan-tuan, ni kehebatan Nabi SAW ni, semuanya dengan izin Allah. Tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian, kata Abu Isa At-Tirmizi, dan pada bab ini ada riwayat daripada beberapa orang daripada sahabat Nabi SAW, iaitu daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dan Abi Musa Al-Ash'ari, dan Abdullah bin Ibnu Abbas radhiyallahu anhum ajma'in. Katanya lagi bermula ini hadis Siti Aisyah itu ialah hadis hasan lagi gharib. Maksudnya hadis ni apa? Hadis hasan. Hasan ni boleh pakai ke ustaz? Boleh Kalau hadis dhaif ustaz, kalau hadis dhaif boleh pakai untuk bagi semangat kat kita. Nak beramal dengan hadis dhaif boleh, tak ada masalah. Tapi kalau nak berhujah dengan hadis dhaif, tak boleh. Kena ingat macam tu tuan-tuan. Tuan-tuan jangan kata hadis dhaif tak boleh pakai langsung, dia tetap hadis juga. Kalau tuan-tuan mendidakkan itu hadis, bimbang, takut kita terjebak dalam benda-benda yang boleh menjadikan kita ini manusia yang dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mari kita masuk tajuk baru tuan-tuan. Jadi maksudnya tajuk yang pertama ni, wa anzir ashiratakal aqrabin, berilah peringatan kepada kaum keluarga kita yang berdekatan. Tajuk yang kedua iaitu bab majaa fi fadli bukai min khasyatillah, iaitu bab yang telah datang ia pada menyatakan hadis yang membicarakan akan kelebihan menangis daripada takutkan Allah Subhanahu Wa Taala. Ni tuan-tuan, kelebihan menangis takutkan Allah Subhanahu Wa Taala.
Ketahuilah kiranya ya saudaraku, takutkan Allah yakni hebat akan kebesarannya, atau makna takutkan Allah yakni takutkan azabnya. Sebab itu tuan-tuan, kalau kita ni nak takutkan Allah Subhanahu Wa Taala, fikir azab dia. Fikir azab dia. Kita duduk semayang 5 waktu sehari semalam, tengah-tengah duduk semayang tu tuan-tuan, datang satu ingatan kepada kita, fikir kalaulah Allah punya azab ni macam mana. Terus kita takut dalam keadaan semayang itu boleh masuk khusyuk dalam keadaan kita sedang solat tersebut tuan-tuan. So maksudnya apa? Fikir-fikirkan azab Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tidak takut seseorang akan Allah itu melainkan dengan fikir dan tilik dan pandang akan betapa kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti Nabi kita takutkan Allah kerana telah dilihatkan akan sekalian malaikat sujud kepadanya, dan sekalian kayu dan batu dilihatnya sujud, dan didengarnya memuji Tuhan Rabbul Alamin. Ni tuan-tuan, Nabi SAW diperlihatkan benda-benda macam tu. Sebab tu Rasulullah SAW dia semayang malam tak tinggal tuan. Sebab apa? Sebab dia takutkan Allah Subhanahu Wa Taala. Ibu-ibu ayah sekalian, saya cerita ke tak cerita belum tak tahu tuan-tuan, masjid tuan-tuan ni. Baru ni ada orang kematian dekat rumah saya tuan-tuan. Bila ada orang kematian, mereka telefon saya. Telefon Ustaz cuti ke hari ni? Saya kata cuti. Boleh Ustaz datang rumah saya tak? Kenapa? Suami saya tengah sakit. Saya kata sakit apa? Dia kata sakit kerasukan. Kerasukan pula. Pergi tengok tak? Bila pergi tengok, saya pun pergi cek dah, hujung kaki sampai pusat dah tak bernyawa tuan-tuan. Saya pun cakap kat makcik tu, makcik, suami makcik ni dah tak ada dah, kaki sampai pusat. Dia kata apa? Tak apa, alhamdulillah. Dia kata alhamdulillah. Saya kata pasal apa makcik kata alhamdulillah? Dak, ustaz kata tak ada tu maksud makcik tak ada hantu lah dalam badan dia. Saya kata makcik bukan macam tu. Ni bukan kes hantu, bukan kes jin, bukan kes pelesik. Yang ni sakaratul maut. Allah. Lepas tu nak buat macam mana ustaz? Saya kata tengok apa yang saya buat. Nanti saya balik, makcik buat apa yang saya buat. Saya baca Yasin, kemudian saya selit La ilaha illallah. Kemudian saya baca Al-Mulk, saya selit La ilaha illallah. Pakcik tu pun sebut La ilaha illallah. Saya kata pakcik ni senangnya sebut, Masya Allah. Pakcik tu siapa tuan-tuan? Dia jadi AJK masjid 15 tahun. 15 tahun jadi AJK masjid, senang sebut kalimah La ilaha illallah. Saya balik tuan-tuan, 15 minit makcik tu telefon sekali lagi. Dia kata ustaz, suami saya dah meninggal ustaz. Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Makcik okey ke? Saya tanya makcik tu. Makcik tu kata apa? Alhamdulillah. Dia sebut alhamdulillah. Macam pakcik-pakcik, kalau pakcik-pakcik meninggal, isteri sebut alhamdulillah. Macam saya tanya makcik tu, makcik sebut alhamdulillah sebab apa? Ustaz, untuk maklumat ustaz, suami saya stroke sebahagian badan ni 10 tahun dah ustaz. Sayalah yang duk jaga, sayalah yang duk bersama dengan dia 10 tahun di sisi dia ustaz. Saya puas hati saya dapat memberi khidmat bakti kepada dia di penghujung nyawanya selama 10 tahun saya di sisi dia ustaz. Saya puas hati ustaz. Oh hebat, saya kata makcik ni. Saya kata makcik, apa amalan pakcik? Dia kata ustaz, suami saya punya amalan yang pertama, dia AJK masjid. Dia tak pernah ambil duit sikit pun daripada masjid. Dia ikhlas. Oh hebat, bagus ya. Sebab tu Allah mempermudahkan dia. Satu lagi ustaz, suami saya tak pernah tinggal solat malam. Oh Masya Allah. Saya kata memang ahli syurga lah makcik ni. Ustaz, saya nak suruh ustaz uruskan jenazah suami saya ni sampai ke perkuburan. Ustaz kan cuti, dia kata. Oh saya kata pula dah, kerja baru pula. Sampai di Taman Medan ni tuan-tuan, saya mai. Bila dia orang tanam apa semua siap dah, dia panggil, ustaz mai talqin dan tahlil. Saya dah cantik lah. Saya tak bawa buku, saya ceramah atas kubur tuan-tuan. Ceramah atas kubur tu, sebelum saya nak ceramah, saya tengok dulu orang-orang di sekeliling saya. Tengok ada yang pakai seluar jin koyak lutut sambil duduk isap rokok, pakai cap.
Saya kata dia ni memang nak mampus dengan aku dah. Terus jadi point dengan saya tu. Tengah-tengah tu tuan-tuan, saya kata apa? Tuan-tuan yang hadir di perkuburan ni, tuan-tuan yang sedang berdiri, tuan-tuan yang sedang duduk pijak di tanah ni tuan-tuan, di bawah tuan-tuan itu adalah perkuburan. Perkuburan yang boleh jadi satu taman daripada taman-taman syurga, dan boleh jadi satu lubang daripada lubang-lubang neraka. Tuan-tuan ingat, apa yang kita buat di dunia ni akan menjadikan kesenangan ataupun kesusahan kita di alam kubur ni. Terus yang berdiri tadi pakat duduk habis tuan-tuan. Saya kata okey ni, berjaya mesej aku sampaikan. Habis-habis talqin dan tahlil ni tuan-tuan, dua orang lelaki ligan saya. Itu ustaz nak tanya ustaz ni. Tadi ustaz kata kubur ni boleh jadi satu taman daripada taman syurga ni, betul ke ustaz? Saya kata betul. Ustaz tahu mana? Saya kata hadis Nabi kata macam tu. Tak apa. Seorang lagi tanya, nak tanya ustaz last, kalau ustaz boleh jawab ni, ustaz memang kepiah ketat punya orang. Pula dah tuan. Kalau ustaz tak boleh jawab ni, memang ustaz jenis kepiah longgar dah. Pasal apa? Ustaz, malaikat maut yang duk cabut nyawa orang ni, boleh ke ustaz dia cabut dalam 1 second tu, boleh cabut manusia-manusia seluruh dunia ni, dia sempat pi ke ustaz? Tanya soalan tu. Tuan-tuan nak jawab apa? Saya jawab, boleh, berdasarkan dengan kisah peristiwa Isra' dan Mi'raj yang dibawa jalan oleh Jibril AS akan Rasulullah. Nabi melalui di satu tempat, Nabi terlihat seorang manusia yang sedang tunduk ke bawah. Lalu disoal oleh Rasulullah kepada Jibril, ya Jibril, manhum ya Jibril, siapa tu yang kerja dia duduk tunduk tu, siapa dia tu? Kata Jibril AS, dia sedang tunduk itu, dia sedang melihat dunia. Dunia dan seisi dunia ini berada di antara lutut kiri dan lutut kanannya. Itulah malaikat maut. Dia dah. Sekarang ni tuan-tuan, ibu-ibu ayah sekalian, malaikat maut dengan kita, dengan dunia dan seisinya tuan-tuan, berada di antara lutut kiri dan lutut kanan ni, yang dia selalu pandang ke bawah. Dia selalu pantau kita, dia selalu tengok kita. Nama kita diturunkan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila nampak nama kita, dia akan menjalankan tugasnya untuk pergi mencabut nyawa kita tuan-tuan, dengan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Saya sebut kat budak tu macam tu. Terus dia kata, kalau macam tu ustaz, saya nak balik, saya nak bertaubat ustaz. Saya kata, apa sebab? Saya sembahyang subuh tak sembahyang hari ni ustaz. Memang kepiah longgar. Aku yang kepiah ketat. Budak tu saya boleh melawak dia, sebab dia jenis memang suka melawak dengan saya. Tuan-tuan dan puan yang dikasihi sekalian, maksudnya apa? Takut dengan azab Allah ni tuan, takut. Kita jangan duk fikir kata kita ni boleh selamat di alam perkuburan dengan amalan kita yang biasa-biasa, yang tak kukuh ni tuan-tuan, jangan. Sebab itu tuan-tuan, ada seorang, saya biasa cerita kot dekat sini. Kalau tuan-tuan tak ingat, kalau tuan-tuan ingat cantik lah, kalau tuan-tuan tak ingat pun cantik lah. Cerita yang saya selalu sebut tuan-tuan, iaitu seorang yang berada di Baghdad. Saya rasa dah cerita dah, kau tak ingat? Tak ingat ni. Nama dia Abu Bakar Ash-Shibli. Dia ni diberi rezeki untuk bermimpi berada di alam perkuburan tuan-tuan. Masuk di alam kubur, mai satu suara tanya dia, wahai Abu Bakar, tahukah kamu ketika mana kamu memasuki ke alam perkuburan ni, Allah dah ampun segala dosa dan kesalahan kamu. Lalu suara tersebut tanya, apa amalan kamu yang kamu tahu? Abu Bakar Ash-Shibli kata apa? Aku sembahyang 5 waktu sehari semalam, aku puasa bulan Ramadan dengan penuh kualiti, aku melaksanakan ibadah haji dengan penuh keinsafan kepada Allah. Boleh jadi sebab 3 perkara tersebut. Jawab suara tersebut kepada dia, tidak ada kena-mengena langsung dengan amalan yang kamu sebutkan tadi. Habis amalan apa? Lalu dijawab oleh suara tersebut, pernahkah kamu melalui di satu bangunan di Baghdad, tiba-tiba kamu melihat seekor kucing dalam keadaan kesejukan, kamu ambilnya dan kamu menyelamatkan diri kucing tersebut daripada kesejukan. Ketika itulah Allah melimpahkan rahmat dan kasih sayang serta pengampunan kepada kamu. Masya Allah. Maksudnya apa ni tuan-tuan? Maksudnya apa? Dia ada 2 maksud Pak Haji. 2 maksud. Maksud yang pertama, tak payah semayang, tak payah pergi haji, tak payah puasa, bela kucing je. Maksud yang pertama tu.
Maksud yang kedua, mempelbagaikan kebaikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang paling tepat. Yang satu tadi salah, jangan pakai. Siapa pakai, kepiah longgak punya orang. Maksudnya apa? Mempelbagaikan kebaikan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tunjuk kebaikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah nilai. Ianya yang boleh menjadi asbab Allah lepaskan kita daripada neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, cari Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu bapa sekalian, sambung balik kitab kita ni tuan-tuan. Kata siapa? Seperti mana Nabi SAW takutkan Allah kerana telah dilihat akan sekalian malaikat sujud kepadanya, dan sekalian kayu dan batu dilihatnya sujud dan didengarnya memuji Tuhan. Maka sujud malaikat dan kayu dan batu kepada Allah Ta'ala kerana takut sekaliannya itu kepadanya, dan mengucap tasbih dan memuji malaikat dan kayu dan batu akan Tuhan itu ialah semata-mata kerana Allah. Sekalian yang demikian itu menunjukkan atas kebesaran Allah Ta'ala yang tiada mengatasinya. Apakala seorang yang dhaif dapat melihat seperti yang demikian itu dengan mata kepalanya, betapalah tidak takut dan tidak hebat kepadanya. Dengan kerana itu bersungguh-sungguh pula berbuat ibadah kepadanya seperti Nabi kita. Adapun kita umat Muhammad yang tiada sampai kepada martabat Nabi dapat melihat dengan mata seperti yang di atas itu, boleh juga kita dapat jalan lain, takutkan Allah dan hebatkan kebesarannya, iaitu dengan fikir dan tilik pandang makhluk yang zahir di hadapan mata kepala kita, seperti kita fikirkan betapa langit, betapa bumi dan barang yang di atasnya daripada laut dan darat, dan laut itu berisi dengan berbagai-bagai benda yang tiada terhitung namanya, dan juga di darat beberapa banyak pula yang tiada atau hitung namanya duduk di atasnya. Kita fikir macam tu lah tuan-tuan. Nak datangkan kebesaran Allah di dalam kehidupan kita, nak masukkan Allah itu dalam kehidupan kita, nak masukkan Allah itu di dalam diri kita, fikirkan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Tengok Quran tanya kita, wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan pada diri kamu, kenapa kamu tak pandang diri kamu? Tuhan tanya kita dalam surah Az-Zariyat. Tengok diri kita, telinga cantik Masya Allah, hidung jambu tuan-tuan, hidung jambu. Tengok pula cantik hidung ni, kalau Allah SWT tarik bagi jadi lubang ke atas, apa macam tuan-tuan? Pakai emas pun masuk juga tuan-tuan. So macam, so itu pun dah boleh fikir bagaimana keadaan Allah Subhanahu Wa Taala mencipta kita, kebesaran dia, kehebatan dia kepada makhluk-makhluk Allah Subhanahu Wa Taala yang dia maha mencipta. Sebab tu ibu-ibu sekalian, fikirkan kebesaran Allah untuk kita ini datangkan takut di dalam kehidupan kita, yang Allah itu Tuhan yang maha besar. Kita fikir tuan-tuan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu ayah sekalian, sebagai penutup pada malam ini, saya nak tinggalkan kepada tuan-tuan 5 benda. Tuan-tuan ingat betul-betul 5 benda ni, kalau tuan-tuan ada dalam diri tuan-tuan, tuan-tuan akan selamat di dunia dan di akhirat kelak. Perkataan tersebut iaitu SABAR, sabar. SABAR. S itu apa? Sayangilah Allah Subhanahu Wa Taala dalam kehidupan kita. Cari pandangan Allah, jangan cari pandangan makhluk. Boleh ya? Dan jaga hubungan Allah, jaga hak Allah di atas muka bumi Allah ini, pasti Allah jaga kita. S A apa? Amalkan sifat-sifat mahmudah, benda-benda yang mendatangkan kepujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita, amalkan dalam kehidupan kita. B, beramal walaupun sedikit dengan penuh istiqamah. Sikit amalan tapi istiqamah, tapi istimrar, tapi selalu buat, tapi tiap-tiap hari buat walaupun sedikit. Boleh B. A, Al-Quran dan As-Sunnah jangan diabaikan. Quran amal, hadis amal. Quran rujuk, hadis rujukan. Dan R, redailah apa yang Allah berikan kepada kita, redha di atas apa yang Allah berikan kepada kita, walaupun sedikit, tetapi keredaan kita kepada Allah SWT mencapai
satu kebaikan kita kepada Allah SWT. Senang ya tuan-tuan, sabar. Ingat sabar tu, ingat 5 benda tu. Boleh? Cantik lah, bagus. Masjid Al-Islamiyah, tahniah tuan-tuan, ibu-ibu, ayah-ayah sekalian. Terima kasih kerana sudi mendengar ucapan saya pada malam ni. Terima kasih. Mudah-mudahan ada kebaikan kita di sisi Allah SWT, insya-Allah. Mari kita baca doa, kemudian kita tutup majlis kita dengan tasbih kifarah dan suratul Asr. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, kepadamu kami mengabdikan diri kami sebagai hamba kepadamu ya Allah, dan kepadamu kami memohon pertolongan dan bantuan daripadamu ya Rahman. Ya Allah, ya Tuhan kami, bantu kami untuk ingat kepadamu wahai Allah. Bantu kami untuk menjadi hamba-Mu yang bersyukur kepadamu wahai Allah. Bantu kami untuk menjadi hamba-Mu yang hanya beribadah semata-mata kerana-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, datangkanlah perasaan cinta kami dan rindu kami kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wahai Allah. Ya Allah, izinkan kami di dalam kehidupan kami dipenuhi dengan amalan-amalan sunnah yang ditinggalkan oleh Rasulullah kepada kami untuk kami amalkan hidup di dunia ini wahai Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, majlis ilmu yang diadakan ini wahai Allah, hendaknya menjadi asbab kepada ibu dan ayah kami yang telah meninggal dunia, dijadikan kubur ibu dan ayah kami satu taman daripada taman-taman syurga-Mu ya Allah. Jangan sesekali Kau jadikan kubur ibu dan ayah kami satu lubang daripada lubang-lubang api neraka-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah majlis ilmu yang diadakan pada malam ini wahai Allah menjadi asbab dihilangkan wabak COVID-19 daripada negara kami yang tercinta ini wahai Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kukuhkanlah ukhuwah sesama kami, jauhkanlah berpecah belah sesama kami wahai Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, muliakanlah kehidupan kami di dunia dan di akhirat kelak wahai Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami tidak tahu nasib kami ketika mana kami akan dimatikan nanti wahai Allah. Wahai Allah, sekiranya kalau Engkau nak mengambil nyawa kami wahai Allah, ambillah nyawa kami dalam keadaan kami sempat bertaubat kepadamu wahai Allah. Ambillah nyawa kami dalam keadaan kami sedang melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam kehidupan kami wahai Allah. Dan ambillah nyawa kami dalam keadaan penuh dengan kemuliaan daripadamu wahai Allah. Diampuni segala dosa dan kesalahan kami oleh-Mu wahai Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, muliakanlah kami di dunia dan di akhirat kelak wahai Allah. Jadikanlah anak-anak kami anak-anak yang soleh dan solehah. Jadikanlah isteri kami dan pasangan kami pasangan yang soleh dan solehah. Ya Allah, ya Tuhan kami, selamatkan kami pada setiap waktu dan ketika, tidak kira di mana jua kami berada. Itu juga kami pohonkan ya Allah, selamatkanlah negara kami yang tercinta ini wahai Allah dari segala ancaman dan mara bahaya, dari segala kekacauan dan huru-hara, agar kami dapat hidup dalam aman dan sejahtera. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa salam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tutup majlis kita dengan tasbih kifarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.